Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shalli sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada kekanda saya Ustaz Mazrizi yang di belah kanan saya, selaku Presiden Perkit dan juga merupakan Setiausaha Kerja Pembela, naib pengerusi pembela, dan juga tidak lupa kepada Tok Cindai selaku kita semua tahulah ni pendekar pahlawan Melayu Nusantara ni, Tok Cindai. Juga tidak lupa kepada kekanda saya Datuk Isyam selaku pengurusi Biro Undang-Undang Persatuan Pengguna Sembahyang Malaysia dan juga merupakan penasihat juga gerakan kita dalam Sembahyang Malaysia, dan juga kepada Tok Singa, sahabat yang sentiasa ada di saat susah dan senang kita, dan merupakan salah seorang juga antara aktivis ataupun penasihat kita dalam gerakan Sembahyang Malaysia. Tak lupa kepada Abang Ali yang sama-sama dan juga rakan-rakan yang telah memberi kerjasama dengan pihak polis selama 5 orang, antaranya Abang Ali, Nazarul Junaidi, dan juga Saiful Kamal, dan itu saja. Dan juga tak lupa juga kepada bang saya Pak Munawir yang paling cun, dan juga Pak Ali bahagian makan kaca. Dia seorang je boleh makan kaca, kita tak ada makan kaca. Jadi Pak Ali kalau nak belajar ilmu gaib ni boleh jumpa dia dengan ni. Ni sebelah ni pendekar. Jadi alhamdulillah, pertama saya nak ucapkan terima kasih banyak dan juga sahabat-sahabat adinda, kekanda dan barisan-barisan peguam. Tak lupa kepada Tuan Fadli, Tuan Farouk, Puan Fazrin, dan juga Tuan Hazwan yang telah bertukar rumus bersama-sama dalam membantu kita sebagai peguam yang sentiasa bersama dengan kita di saat susah. Senang tak biasa bersama, susah je dia orang datang. Itu yang bagusnya sebab time susah. Jadi alhamdulillah, saya sebelum nak berucap panjang, saya nak beritahu saya juga terima kasih kepada PDRM, Polis Diraja Malaysia, khusus kepada IPD Kajang yang terlibat di 7 dan juga bahagian siasatan jenayah yang telah menjalankan siasatan secara telus kepada saya dan rakan-rakan, yang di mana tular berkenaan dengan satu skema yang kita telah berjaya menangkap satu skema yang telah menggunakan nama semboyan untuk mengutip duit daripada orang ramai, dan juga pada masa yang sama telah memfitnah salah satu kedai yang tidak langsung ada kena-mengena dengan beliau. Itu yang menyebabkan kemarahan ke atas insiden itu. Khilaf yang telah berlaku, sudah berlaku. Saya tidak nafikan itu adalah kekhilafan dari diri saya sendiri. Yalah, biasalah kalau saya ni dah naik, orang kata terlepas pandang khilaf di bulan Ramadan ni, kemarahan itu. Abang Ali ni tahu-tahulah kalau saya dah marah, dia pun jadi 2 kali marah. Jadi apa pun saya nak ucapkan nak memohon maaf kepada seluruh rakyat Malaysia yang telah banyak menyokong kami dalam gerakan semboyan, dan juga NGO yang terlibat di negara ini, dan juga members of PDRM yang selama ini menyokong kita, dan juga agensi-agensi kerajaan yang pada masa yang sama banyak menyokong dan menjadi sebahagian besar daripada pengkritik dan juga menjadi penasihat, menegur di atas kesilapan dan khilaf yang telah berlaku lah. Jadi alhamdulillah, saya ingin memberi maklum, saya telah dipanggil. Saya nak perbetulkan keadaan sebenar. Saya telah dipanggil untuk memberi kerjasama dengan Polis Diraja Malaysia bahagian IPD Kajang pada semalam pada pukul 1 pagi. Jadi alhamdulillah saya telah tiba dalam sekitar 1 ke 2 pagi lah dalam lingkungan masa tersebut. Dan sekarang kalau kita lihat pada pukul 12.18 malam lah. Jadi bermaksud kalau ikutkan kiraan daripada semalam, kita telah memberi kerjasama dan memberi keterangan penuh dalam siasatan polis. Dan kita sedia maklum, polis mempunyai kuasa untuk bukan menahan lah, maksudnya diberi kuasa untuk di mana suspek ataupun orang yang dituduh selama 24 jam. Jadi alhamdulillah dengan izin Allah, kita telah berjaya memberi keterangan penuh, tidak habis daripada 24 jam. Maksudnya
dalam sekitar 21 jam. Jadi alhamdulillah, apa yang diwar-warkan tentang tuduhan-tuduhan tomahan, katakan ditangkap dan sebagainya, itu adalah tuduhan palsu. Kerana benda itu tidak berlaku. Saya mendapat siasatan yang baik ataupun kerjasama yang baik antara kedua belah pihak, antara aktivis semboyan selama 5 orang suspek yang telah ada pada insiden tersebut. Salah seorangnya adalah pemandu saya, pengiring, dan juga seorang rakan media, dan juga Abang Ali lah yang sentiasa bersama dengan saya. Jadi kita telah memberi keterangan dan alhamdulillah daripada semalam pukul 3 pagi bermula keterangan itu, sehinggalah pada hari ini telah habis dalam sekitar pada pukul 10 lebih malam. Jadi alhamdulillah kita mendapat kerjasama, kita mendapat perhatian yang baik, maksudnya bukanlah layanan yang baik, tapi bagi saya satu layanan yang baik lah daripada PDRM. Mereka juga pada masa yang sama telah menyokong polis-polis yang terlibat dalam kes siasatan ini pun mengatakan bahawa dia menyokong setiap daripada apa-apa tindakan ataupun kerja-kerja yang berlandaskan undang-undang yang dilakukan oleh gerakan semboyan selama ini. Cuma dia memberi nasihat kepada kita. Salah satu insiden yang berlaku semalam, saya tidak menafikan itu adalah satu khilaf, dan mereka telah menasihati saya supaya lebih berhati-hati, sebab mereka juga faham kadang-kadang kemarahan itu kerana penipuan demi penipuan yang dilakukan oleh skamer-skamer di negara ini, jadi menyebabkan kemarahan. Contoh pihak polis juga, contohnya apabila menangkap orang yang menyamun, sudah pasti takkan dia berikan layanan kopi, dia pun cakap perkara yang sama, dia juga akan bagilah sedikit jentik-jentik kan, jentik-jentik ataupun pukulan manja supaya kesedaran. Cuma kesilapan itu adalah video itu telah tular dan menyebabkan masyarakat sebahagian kecil telah melihat perkara ini adalah perkara yang serius, yang tidak boleh diambil tindakan sendiri oleh saya dan rakan-rakan selaku pengamal undang-undang. Jadi saya lihat benda itu adalah benda yang jelas, khilaf yang telah berlaku sudah berlaku. Jadi apapun saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada PDRM kerana memberikan satu orang kata ketelusan dalam siasatan. Tidak ada hengki-pengki lah, maksudnya tidak ada menyebelahi mana-mana pihak. Dan syukur alhamdulillah hari ini setelah habis beri keterangan dan diberi jaminan oleh polis dan telah bebas, dan sekiranya kes ini boleh didakwa, saya akan sedia berhadapan dengan dakwaan itu kerana ini adalah perkara khilaf yang sudah berlaku. Kita perlu menghadapi dan tidak akan lari daripada setiap tuduhan yang sudah berlaku. Jadi apapun itu sedikit daripada saya sebelum saya lepaskan kepada saya punya kekanda saya, Datuk Isham, supaya bercerita sedikit dari sudut perundangan sedikit sebanyak dalam sahur santai kita hari ini. Okey, fadhal. Salam sejahtera kepada semua pengguna-pengguna dan seluruh masyarakat seluruh Malaysia. Isunya hari ini adalah isu bagaimana kita daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia akur dengan konsep rule of law, kedaulatan undang-undang. Perkara begini boleh jadi pada sesiapa. Tidak ada siapa pun boleh menunding, mengatakan bahawa saya tidak pernah melakukan kesalahan. Semua orang melakukan kesalahan dan semua orang berhak untuk mendapatkan akses terhadap keadilan. Walau bagaimanapun, kita daripada Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia, kita akur dengan konsep kedaulatan undang-undang, kita akur dengan siasatan daripada pihak polis, dan kita memberi kerjasama yang begitu baik. Apabila dipanggil, kita hadir, kita membawa semua yang dikehendaki untuk disiasat oleh pihak PDRM untuk hadir, memberi kerjasama dengan baik, memberikan barang-barang rampasan seperti telefon bimbit kepada pihak PDRM dan memberi kerjasama dengan baik. Dan kita berpuas hati dengan siasatan yang dilakukan oleh pihak PDRM, dan saya sebenarnya bagi Persatuan mengucapkan ribuan terima kasih, dan kita memang bersetuju dengan cara pihak PDRM melakukan siasatan supaya tidak ada isu yang mengatakan bahawa ada pilih kasih, dan kita redha. Cuma pada kali ini yang saya ingin menyatakan bahawa apabila saya terdapat baca komen-komen di kalangan masyarakat, ada yang melihat mengatakan bahawa kita daripada Persatuan Semboyan bertindak seperti gangster, bertindak seperti di luar kawalan. Saya nak jelaskan bahawa kita committed. Daripada awal lagi kita cakap kenapa kita berdaftar sebagai persatuan, kerana kita ingin mengikuti perjuangan yang mengikut saluran undang-undang. Kita bukannya satu pertubuhan gangster ataupun orang pihak yang melakukan kekerasan. Tapi kadang-kadang perkara ni boleh berlaku kepada mana-mana pihak, yang saya tak mau komen kerana ni masih lagi dalam proses siasatan. Dia boleh berlaku pada mana-mana pihak.
Tapi jangan kita sekali-kali melihat pada perkara yang kecil dan melupakan pada perkara-perkara yang contribution yang telah lama yang banyak berlaku. Kita kena menjadi satu individu yang adil. Tidak ada manusia yang sempurna sepenuhnya. Selagi mana dia cuba berjuang untuk ke arah kebaikan. Saya sendiri pun beritahu saya bukan orang yang terbaik. Saya juga manusia yang melakukan kesilapan, melakukan kesalahan. Tetapi kita ingin melakukan kebaikan. Kalau kita nak kata untuk melakukan perjuangan ataupun melakukan kebaikan, kita kena totally clean. Jadi 100% baik baru boleh buat kerja baik. Tak ada orang. Tak ada orang yang layak. Semua orang ada kesilapan dia. Cuma ada keaiban ataupun kekurangan tu dizahirkan. Ada kekurangan ataupun aib itu Allah hijabkan. Tak nampak. Jadi apa yang komen yang saya nak beri bahawa pertama poin saya adalah jangan kita lihat kes ini sebagai kayu ukur bahawa Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia adalah persatuan yang terlibat dalam kekerasan. Itu tidak benar. Saya selaku pengurusi Biro Undang-Undang Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia menegaskan bahawa persatuan ini hanya akan bertindak mengikut undang-undang. Kita bukan satu persatuan berteraskan kekerasan. Kita bukan persatuan yang berkonsepkan gangster. Kita adalah persatuan yang mengikut rule of law, kedaulatan undang. Cuma macam saya kata, kadang-kadang ada kesilapan. Dan kesilapan itu perlu diperbaiki. Dan saya tidak komen dalam kes ni. Mana-mana orang pun, semua orang boleh melakukan kesilapan. Tetapi selagi mana orang itu mempunyai niat yang baik, walaupun dia melakukan kesilapan, dia mempunyai niat yang baik untuk mencegah kemungkaran, untuk mengelakkan berlaku penipuan. Macam dalam kes ni, berlaku penipuan yang sangat yang berpotensi menjadi begitu besar. Kalau tidak dielakkan, maka ramai yang akan mengalami kerugian atas nama Persatuan Semboyan. Dan mungkin dengan itulah ada sedikit kekhilafan yang berlaku, mungkin. Tetapi siasatan masih lagi dijalankan dan saya tidak mahu membuat satu analogi ataupun komen terhadap kes ni kerana kes ini masih lagi dalam peringkat siasatan dan saya berharap masyarakat di luar tidak memberikan komen-komen yang negatif. Lihat dalam skop yang lebih besar. Perjuangan ini perlu diteruskan. Kita perlu bersama-sama, semua masyarakat, semua pengguna, seluruh rakyat Malaysia, kita perlu bersatu untuk meneruskan membela mereka yang ditindas, membela mereka yang dizalimi, membela mereka yang ditipu. Kita tidak perlu dibiarkan mana-mana pihak dizalimi, diperas ugut, diinaya ataupun dikenakan tindakan-tindakan yang tidak baik. Jadi saya daripada persatuan menegaskan bahawa daripada persatuan ini kita akan teruskan perjuangan kita. Sebaliknya, pengalaman yang berlaku ini adalah satu pelajaran kepada kita semua supaya kita lebih berhati-hati. Kita berhati-hati supaya kita berjaga-jaga dan supaya kita sama-sama menjaga kawan kita semua. Kita semua ni bukan satu kapal. Satu kapal. Satu orang terasa, semua akan terasa. Sebab kita mempunyai hati yang sama, satu hati. Tujuan kita sama untuk membela negara kita, membela agama kita, membela bangsa kita, membela tanah air kita. Matlamat kita sama. Walaupun ada sedikit kekurangan, ada kekhilafan, kita baiki. Kita betulkan supaya perjalanan ini masih lagi jauh. Ini bukan titik terakhir dalam perjuangan kita. Perjuangan kita lagi jauh dan kita perlukan pembaharuan, perlukan pembaikan, pemulihan supaya perjuangan yang ada ini perjuangan yang lebih baik dan berdaya maju dan boleh menguntungkan agama, bangsa dan tanah air kita. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.